Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat yang dengar suara saya. Mohon komen jika ada yang dengar suara saya. Saya nak tahu suara sebab saya tak pakai earphone. Saya nak tahu ada kedengaran tak suara saya. InsyaAllah dalam beberapa minit lagi kita akan mula. Saya saja short notice live pada pagi ini. Kita tahu agak mencabarlah untuk live. Okey, terima kasih saudara Muhammad Nahiri. Biasa saya live pagi di page Jejak Tarbiyah. Cuma kita ubah masa di sana pada malam hari. Jadi pagi saya masih nak teruskanlah perbincangan seputar Hamka. Saya minta sahabat-sahabat yang baru bersama mungkin boleh share dan seumpamanya. Biasanya kita di page Jejak Tarbiyah kita akan ulas tafsir ataupun tadabbur lah berdasarkan surah pilihan dan juga ayat pilihan. Namun untuk page peribadi saya ni, insyaAllah kita akan fokus pada satu karya Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Karya yang seingat saya sangat jarang diberi perhatian. Tetapi bagi saya ia antara karya yang cukup penting. Antara karya besar Hamka yang memakan lebih kurang 500 hampir 500 lebih muka surat. Dan terjemahan baru karya ini juga rupanya sudah ada terbitan Indonesia dengan Gema Insani dan juga Republika. Baik. Cuma yang ada di tangan saya sekarang adalah terbitan daripada penerbit di Malaysia, iaitu Pustaka Dini. Kita akan baca line by line daripada mukaddimah. Rupa-rupanya dalam karya ni banyak soalan-soalan yang menjadi polemik ataupun yang menjadi kita katakan khilaf di kalangan kita di Malaysia ataupun di Nusantara mutaakhir, antara pertembungan dan seumpamanya, sudah dijawab dan dibahaskan tuntas oleh Buya Hamka di dalam karya ini. Baik, insyaAllah kita tunggu dulu. Saya faham lepas subuh ni payahlah sikit. Biasa saya mula buku 7. Tapi tidak mengapa, saya pun tak maklum ataupun tak wawarkan langsung. Pagi tadi dalam pukul 6 ataupun dekat dengan subuh baru saya letak poster yang kita buat semalam tu lebih kurang. Sajalah tuan-tuannya untuk sebagai disiplin setiap hari bila kita solat subuh, lepas tu buatlah ibadah-ibadah baca Quran apa semua, dan kita masuk dengan perbincangan. Saya nak biasakan supaya hari-hari ada pengisian. Dan mungkin ada hari-hari yang kita tak buat lah. Setengah-setengah hari tu mungkin ada baby kecil dan seumpamanya. Isteri saya bekerja PPOM. Dia akan ada hari-hari yang kita skip. Tapi kalau boleh setiap hari kita nak teruskan perbincangan kita ini, insyaAllah. Baik. Baik, kita mulalah tanpa buang masa. Walaupun pendengar tak ramai, tak ada masalah. Sebab kita nak lebih pada mendapat manfaat daripada apa yang kita nak tekuni buku Hamka, iaitu pelajaran agama Islam. Ini naskah yang ada pada saya, terbitan Pustaka Dini. Saya ingatkan buku ni tidak diberi perhatian sangat oleh jemaah dan seumpamanya. Rupanya memang sudah ada naskah barunya. Tapi kita akan baca mukaddimah pada hari ini, sebagaimana para guru-guru kita membacakan kitab-kitab ulama. Dia mula dengan mukaddimah, maka kita juga akan melihat satu persatu lah. Bagi yang tak ada kitab mungkin dia akan jadi boring sikit lah. Sebab kita bukan nak kita nak cuba ringankan perbincangan. InsyaAllah tengok macam mana. Perlu tak ada perbincangan dua hala ataupun kita teruskan satu hala. Tengok bergantung pada keadaan, insyaAllah. Bila masa sama, minta juga tuan-tuan share link kita ni dengan dalam grup WhatsApp ke Facebook ke
Mana tahu ada sahabat-sahabat yang juga nak bersama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Pada malam ini kita akan live sekali lagi di page Jejak Tarbiyah. Khusus di sana biasanya kita fokus kepada ayat Quran ataupun surah-surah ataupun ayat-ayat terpilih berdasarkan tafsir Al-Azhar juga oleh Buya Hamka. Namun pagi ini saya memilih untuk membaca dan berbincang buku yang bertajuk Pelajaran Agama Islam, yang setebal lebih kurang kalau versi yang versi ini dalam hampir 600 muka surat, hampir 600 muka surat. Tetapi apa yang menarik, cuba bagi perhatian, apa yang menarik dalam buku ini sebenarnya ia adalah syarahan ataupun tafsiran ataupun perbincangan Hamka terhadap semua rukun iman, bermula daripada percaya pada Allah dan seterusnya. Dia bermula dengan begitu sekali baguslah. Banyak benda-benda yang menjadi persoalan ataupun benda-benda yang menjadi isu-isu polemik mutaakhir ini sebenarnya telah direspon oleh Hamka dalam buku ini. Antaranya berkaitan dengan, sebagai contoh ya, berkaitan dengan membesarkan kubur dan tawassul. Ini dalam bab Allah, tajuknya bab yang ketiga Allah, ataupun perbincangan tentang tawassul dan wasilah, ataupun tentang apa dia tu as-sam'u wal basar, ataupun bab yang khusus yang menjadi fokus perbincangan dan wacana saya selama ini, iaitu percaya kepada yang gaib. Hamka juga ada bincang secara khusus, bahkan dia banyak datangkan kisah-kisah peribadi dia yang juga pelik-pelik dan ganjil-ganjil. Saya sempat baca semalam lebih kurang ya. Itu menarik. Itu kelebihan Hamka. Dia bukan sekadar menghuraikan secara ilmiah teknikalnya, tapi dia masukkan cerita-cerita pengalaman peribadi dia dan seumpamanya. Itu menyebabkan karya-karya Profesor Dr. Hamka agak berbeza dengan tulisan-tulisan orang lain lah. Dia ada seni, dia ada cerita dan seumpama. Dan dalam bab percaya kepada kitab, dia bincang tentang kitab-kitab terdahulu, bahasa mukjizat dan seumpamanya. Dalam percaya pada Rasul, pendek ceritanya, buku ni adalah huraian ataupun syarahan Hamka terhadap rukun iman. 6 rukun iman itu disyarahkan olehnya, bahkan dirincikan. Tapi yang menariknya adalah beberapa perkara yang dia fokus yang berbeza dengan karya-karya ulama' negara Arab. Biasanya bila kita mengaji ataupun rujuk silibus pengajian tentang iman, tentang akidah, tauhid, kita banyak guna kitab-kitab moden pun kita ambil daripada ulama'-ulama' luar negara ataupun ulama' belah negara Arab lah sebagai contoh. Antaranya saya pernah guna Kitab Tauhid Al-Khaliq oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Satu buku yang bagus. Ataupun kita guna juga Haqiqatut Tauhid oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. Banyaklah kita guna. Tapi sebahagian pula aliran tradisional ataupun sahabat-sahabat kita, guru-guru pondok akan guna syarahan-syarahan kitab Jawi klasik ataupun kitab Jawi pondok lah. Adanya Jawharatul Tauhidnya, syarahnya, macam-macam, Ummul Barahin, syarah pada Ummul Barahinnya dan seumpamanya. Ataupun kitab-kitab yang fiqh tapi pada muqaddimah ada perbahasan akidah, itu biasa. Tapi ternyata di sini ada satu buku juga yang hebat dikarang oleh tokoh yang selalu kita ulang-ulang itu, iaitu Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka, yang juga menghuraikan tentang rukun iman itu sendiri satu persatu. Dan dalam satu bentuk terbitan dia disebut beriman bernalarkan akal, nakal dan akal, yakni beriman menggunakan wahyu dan juga akal. Itu menarik. Hamka ni dia cuba untuk nak rumuskan secara kolektif segala pemikiran tentang agama ini, diambil daripada zaman silam, diambil juga dengan zaman moden, diambil juga daripada timur, dirangkumkan juga daripada barat untuk melahirkan satu sifat beragama yang begitu sekali terbaik piawaiannya dengan Quran dan Sunnah, dan juga sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang Melayu di Nusantara ini.
yang berasal daripada tanah ini, yang beradat, yang berbudayanya yang tersendiri. Ini kelebihan Profesor Dr. Hamka. Namun dalam bab-bab yang dia tegas, dia akan tegas, benda yang tidak ada kompromi. Dalam bab perkara-perkara bersabit dengan thawabit, perkara yang tidak boleh berubah, akidah, ibadah. Tapi perkara yang bersabit dengan mutaghayyir ataupun mutaghayyirat, benda yang boleh berubah, muamalah, benda yang bersabit dengan kebudayaan, ada yang boleh diambil dan ada yang perlu disekat, dibuang. Itu dijelas. Dia tidak ambil secara sembrono semua sekali, tidak. Ada yang boleh diambil dan ada yang perlu dibuang. Baik. Tanpa buang masa, saya akan baca pengantar penulis berdasarkan kitab ataupun buku yang ada di tangan saya ini. Terbitannya kita gunakan buku Pelajaran Agama Islam, setebal hampir 600 muka surat, ya, terbitan Pustaka Dini ni. Asalnya saya baca dan nak buat rumusan, tapi mengenangkan kita punya konsep adalah baca kitab, maka saya akan cuba baca dan tengoklah poin-poin penting untuk kita. Dan ternyata bila saya baca terlalu semalam, rugi untuk kita tidak melihat line by line. Sebagai orang yang banyak ataupun semakin sempit masa kita ni, inilah salah satu cara yang memaksa saya untuk membaca line by line. Dan tuan-tuan, jika ada kekuatan, jika ada masa, jika ada minat, boleh mendengar sahaja. Kalau tidak, tak dapatlah, saya nak tolong macam mana. Inilah cara saya menolong tuan-tuan. Saya membacakan, tuan dengar sambil buat kerja ke, nak berzikir ke apa semua, tak ada masalah. Nak tidur pun tak apa. Baik, pada muqaddimahnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa 'ulumihi rabbal alamin. Pada muqaddimah, Hamka mendatangkan dulu lafaz basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian didatangkan terjemahan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji-pujian teruntuklah bagi Tuhan Allah sarwa sekalian alam. Dalam kitab Jawi Lama disebutkan sin rawau. Maka sin rawau itu biasanya dibaca, bukan biasalah, ada juga orang baca Tuhan seru sekalian alam. Rupa-rupanya perkataan yang tepat adalah sarwa, yang bermaksud alam, sarwa jagat, sarwa alam, ya, bahasa pengaruh daripada Jawa kuno, bahasa Kawi, yang ternyata pengaruhnya datang daripada bahasa Sanskrit itu. Itu tidak dapat dinafikan. Bahasa Melayu, disebabkan kita berpengalaman dengan agama Hindu dan Buddha, ternyata sebahagian besar daripada istilah-istilah ataupun kebahasaan kita adalah dipinjam pengaruh daripada Hindu Buddha itu sendiri, iaitu bahasa Sanskrit yang menjadi kemudian bahasa Jawa kuno yang dinamakan bahasa Pali ataupun bahasa Kawi itu. Tulisannya pun lebih kurang bahasa Sanskrit, bahasa Pali Jawa kuno itu. Baik, itu menarik. Itu kebudayaan yang tak boleh kita nafikan. Ada setengah orang dia kuat, dia punya jiwa Islam sampai dia nak nafikan sejarah itu. Tak boleh, tuan-tuan. Kita harus menerima bahawa tok nenek moyang kita memang dulu beragama Hindu Buddha sebelum Islam datang. Apabila Islam datang, mereka mula beralih menganut Islam secara total. Namun pada hakikatnya juga mereka tak buang semua kita panggil adat warisan budaya, pemikiran dan juga setengah-setengah amalan yang bercampur aduk. Dalam bab ini kita bincang dalam bab sinkretisme. Itu bab lain lah. Yang menjadi masalah, yang menjadi fokus kajian saya mutaakhir ini, sehingga lahir 2-3 buku yang, dan mungkin PhD saya pun akan bincang perkara tersebut, insya-Allah, jika ada rezekinya. Baik, kata Hamka lagi, selawat dan salam kita ucapkan pula kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jejaknya. Agama yang diturunkan Tuhan dengan perantaraan Rasul-Rasulnya ialah memberi pimpinan bagi manusia di dalam usaha memberi nilai hidupnya sendiri. Kerana dasar yang asli daripada jiwa manusia itu, kerana dia berakal dan berfikir. Tengok, Hamka dalam banyak karya dia, khususnya yang ada kalimah falsafah, falsafah hidup, falsafah macam-macam lah, lembaga Allahu Akbar, banyak buku di atas tu ya saya. Falsafah hidupnya, falsafah itu, falsafah ini.
maka dia akan fokus kepada fungsi akal dalam beragama. Begitu banyak sekali. Hatta termasuk apabila dia membicarakan tentang falsafah itu, ada membicarakan tentang tasawuf itu sendiri. Baik, katanya lagi, kerana dia berakal, yakni manusia itu berakal dan berfikir, ialah mencari rahsia yang tersembunyi di sebalik kenyataan ini. Meskipun dimisalkan agama itu belum ada, namun manusia kerana fikiran dan akalnya senantiasa mencari hakikat itu, iaitu hakikat daripada alam, hakikat daripada manusia itu sendiri, hakikat daripada hidup dan hakikat daripada yang mencipta. Maksudnya, sebelum Islam datang lagi pun, secara azalinya akal yang waras manusia itu boleh ada rasa, kita katakan ada perasaan bahawa di sebalik apa yang dia tengok alam ini cerita menarik lah bila saya pergi ke Danau Maninjau. Bila kita pergi ke Danau Maninjau, kita pergi ziarah. Cuma semasa saya pergi tu, qadarallahu ma syaa fa'al, masa tu jerebu. Jadi segala keindahan puncak Kelok 44 itu tidak dapatlah kita tengok dengan terang. Dia punya danau yang begitu hebat apa semua tu tak dapat tengok. Sebab apa? Sebab masa pergi tu jerebu teruk. Tapi gambar-gambar yang cantik-cantik cukup banyak. Dan cerita bagaimana orang Minang ni boleh masuk Islam disebabkan mereka itu duduk di danau Maninjau itu. Danau itu adalah disebabkan letusan gunung berapi jutaan ribuan tahun dulu, wallahu alam, menurut ahli ekologinya, tapi membentuk satu tasik yang begitu besar yang menjadi nadi narasumber kehidupan orang Minang di Danau Maninjau itu. Jadi ini menyebabkan mereka dan suasana di sana sangat sangat indah alamnya. Bayangkan kita pergi sekarang pun masih lagi kesan keindahan itu begitu hebat. Dengan gunungnya, dengan bukitnya, dengan kehijauannya, sawah padinya. Bahkan Hamka kalau baca buku-buku dia, dalam banyak keadaan dia memuji. Dia kata pergilah ke mana-mana dalam dunia ini, akhirnya dia akan terkenangkan Danau Maninjau juga. Teringat zaman tempat bermain dia dan seumpama. Sebab di sanalah dia benar-benar menjiwai. Tapi satu benda yang menarik, maksudnya dalam sudut sejarahnya diceritakan bagaimana orang Minang itu akhirnya masuk Islam kerana disebabkan mereka itu saban hari membesar dan juga melihat keindahan yang tiada taranya itu di tempat mereka. Akhirnya tok nenek moyang mereka terdetiklah, ditiupkan satu fikiran. Takkanlah segala keindahan ini terjadi dengan sendiri. Nah, bermula daripada situlah mereka berfikir sehingga kemuncaknya datang satu pemikiran yang logik. Di sebaliknya ini mesti ada satu kuasa yang menentukan, yang menguruskan, yang mentadbir. Dan tatkala Islam datang ke alam Minangkabau dan Islam menjelaskan tentang konsep tauhid, Allah tu satu, Allah yang mentadbir, Allah tidak sama dengan sesiapa, Allah tu begini, Allah tu begitu, maka dengan mudah sekali menurut riwayatnya orang Minang menerima Islam dan semenjak itu mereka menjadi Islam yang tidak lagi Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam itu macam kita di tanah Melayu jugalah. Begitu. Jadi asasnya kerana menggunakan fikiran untuk mencari kebenaran, untuk merasai kebenaran itu. Itu yang menariknya. Baik, kita baca lagi. Kemudian katanya lagi, soal-soal inilah yang mempertinggi nilai ilmu pengetahuan, falsafah dan ilmu hikmah. Dalam menghuraikan rukun iman, menariknya Hamka banyak menggunakan istilah falsafah, bahkan ada perbincangan khas tentang bagaimana orang falsafah mencari Tuhan, dan Hamka mengulasnya dengan detail sekali, ataupun dengan begitu menarik lah. Tak sangka lah seorang yang Pak Kiai yang tak mengaji sekolah, dia mengaji secara rasmi hanya sampai darjah 3 sekolah rendah Belanda, dan kemudian tak pernah masuk universiti, tapi kemudian dapat membincangkan hal-hal yang besar itu dengan membumikannya supaya orang awam macam kita dapat faham. Inilah antara kelebihan ulama, sahabat-sahabat sekalian. Apabila dia boleh merumuskan, ataupun memudahkan
perkara-perkara yang besar, yang tinggi-tinggi, yang berkaitan dengan falsafah kononnya, di falsafah barat, falsafah baratnya, falsafah timurnya, tapi dia boleh membincangkan dalam bentuk yang mudah, dan dia bincang dalam bentuk yang tidak cross the border, yakni tidak sehingga menjadi berlawan pula dengan syariat Islam, tapi masih dalam konteks yang untuk. Bahkan ada satu frasa semalam saya jumpa dalam buku ni disebut, ya, dia kata kadang-kadang bila kamu baca buku saya ini, kamu akan nampak dia macam saya berfalsafah, dia kata. Tapi tidaklah saya berfalsafah itu, melainkan masih lagi di bawah garisan syariat, dan tidaklah lain melainkan untuk membela Islam itu sendiri. Itu hebatnya, tuan-tuan. Bagi kita itu yang menariknya Pasal Hamka ni, kerana dia boleh merumuskan semua perkara yang besar-besar yang dibincangkan di timur, di barat, yang lalu dan yang akan datang pada masa dia, budaya-budayanya, seninya, sastranya, tapi dalam konsep yang akhirnya memudahkan kita sebagai orang yang tidak ada asas yang kuat dalam semua hal itu, untuk dapat merasai dan memahami perbincangan yang dia masukkan dalam buku dia itu. Baik. Maka dia kata soal-soal inilah, yang ini menggunakan akal, alam, apa semua tadi, yang mempertinggikan nilai ilmu pengetahuan kita, menggunakan kita punya panca indera untuk mendapatkan ilmu itu, falsafah dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Apa dia hikmah? Hikmah ni kebijaksanaan, ataupun pelbagai lagi ta'rifnya lah. Baik. Kata Hamka lagi, maka banyaklah soal-soal yang tidak dapat dicarikan jawabnya oleh manusia dengan usahanya sendiri. Walaupun manusia itu hebat, mempunyai akal yang begitu cerdas, dia banyak pengalaman, namun tetap itu semua tidak mampu untuk menjawab segala persoalan yang wujud. Tak dapat. Hebatlah macam mana pun. Akhirnya, manusia memerlukan satu sumber yang lebih tinggi daripada akal waras mereka itu. Bukan bermaksud jangan guna akal, tetapi akal itu ada limitasinya. Sebagai makhluk, yang membezakan kita dengan binatang adalah akal. Manusia dengan binatang atau makhluk lain, termasuk malaikat, adalah akal. Tetapi akhirnya, akal itu sendiri tidaklah membawa kita membawa kita secara mu'tamad, secara kita katakan tidak ada lagi halangannya, tidak. Tetaplah ada perkara yang tidak mampu untuk dijelaskan dengan akal, khususnya perkara dalam kategori al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Baik, katanya lagi apa dia? Meskipun bagaimana payahnya mencari, kerana perjalanan akal dan fikiran itu adalah terbatas. Sejauh-jauh perjalanan fikiran, namun akhirnya akan bertemu pada satu perhentian atau satu permatang yang tidak dapat dilampaui lagi. Alat-alat yang ada pada manusia tidak cukup buat melampaui batas itu, sedang manusia masih tetap ingin hendak sampai ke sana. Itu dia. Ini cara Hamka, ya. Memang agak berbunga-bunga bahasanya, dan memang agak kita katakan berseni lah. Baik. Di sinilah nyatanya kasih Tuhan yang maha tinggi, kata Buya Hamka, terhadap hambanya. Disampaikannya perjalanan itu kepada hujungnya, tidak lagi terhenti di tengah jalan, kerana tidak ada kesanggupan lagi. Diberi hidayahnya manusia itu pimpinan. Diutusnya Rasulnya memberitahu penkhabaran itu. Penkhabaran apa? Benda-benda gaib. Perkara-perkara gaibiyat. Dan kita, orang Islam itu, satu agama yang suruh kita percaya benda gaib. Di saat Barat menolak agama, berlakunya sekularisme yang akhirnya memerlukan liberalism dan feminisme dan bagai ism daripada Barat pada hari ini, mendikotomikan, memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan keduniaan itu. Jadi respon terhadap itu, munculnya golongan yang tidak lagi mahu terlibat dengan melihat agama dan kehidupan itu satu form yang sama. Agama
maka urusan dunia-dunia lah. Tetapi Islam tidak begitu. Islam menyuruh kita untuk memahami dan meletak kedua-duanya pada tempat yang sepatutnya. Baik, kita baca lagi. Disampaikan, diutuskan rasul-rasul yang memberi perkhabaran itu. Maka rasul-rasul dan nabi-nabi inilah yang ditugaskan untuk memberitahu wahyu tentang tauhid, akidah, tentang syariat dan seumpamanya, yang mana akal manusia tak mungkin boleh mencipta, memahami, mengatur semuanya sendiri, dan seumpamanya. Tak boleh. Macam mana kita nak jelaskan tentang azab kubur? Macam mana kita nak jelaskan tentang syurga neraka? Macam mana kita nak jelaskan perjalanan selepas kematian? Macam mana kita nak jelaskan kejadian ruh dan seumpamanya? Itulah sirrul asrar, rahsia di antara rahsia. Banyak lagi benda-benda ghaibiyat yang Allah Ta'ala tak jelaskan pada kita, yang sebahagiannya diberitahu dalam Quran dan sebahagian lagi diberitahu kepada Rasulullah SAW melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana banyak lagi yang tidak diberitahu. Termasuk Rasulullah, para nabi dan rasul pun tak tahu. Contohnya apa dia? Bila Rasulullah ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Apabila tanya pada mereka tentang bilakah berlakunya kiamat, maka Rasulullah kata tak tahu. Rasulullah sebut kepada Jibril yang bertanya dalam hadis Jibril, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Dan kemudian bila orang kafir Quraisy bertanyakan kepada baginda, apa dia mereka tanya? Yas'alunaka 'anil ruh, tentang hakikat ruh. Rasulullah kata, qulir ruhi min amri rabbi. Ruh ni urusan Tuhan aku tak tahu. Bermaksud di samping banyaknya maklumat yang Rasulullah dapat daripada Allah tentang perkara gaib, ternyatalah masih lagi banyak yang tidak diberitahu. Itulah hakikat iman, iaitu percaya pada benda tak nampak. Baik. Kemudian katanya lagi, diberinya jambatan yang teguh dan kuat untuk menghubungkan alam kenyataan dengan alam ghaib. Diberinya kenyataan siapa yang menjadikan dan menguasai alam ini. Diberinya, yakni Allah, petunjuk bahawa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup yang lebih kekal dan mulia, iaitu di akhirat kelak. Inilah yang dinamakan kepercayaan ataupun iman ataupun akidah. Begitu Hamka merumuskan. Inilah kepercayaan, i'tiqad. Dan inilah yang menjadi masalah bila sebahagian besar daripada orang Melayu kita, melalui kajian saya, kita mendapati ada isu di situ. Orang Melayu kita, sebahagian besarnya, sebahagian kecil ataupun sebahagian besar setengah tempat, meskipun kemudian mereka menerima Islam secara total, yakni rukun Islam dan rukun iman, solat, puasa, zakat, haji semua dia buat, dan rukun iman, paling kita tanya percaya pada Allah ke tidak percaya, percaya pada Rasul ke tidak percaya, pada kitab semua percaya, tetapi at the same time, dalam masa yang sama, mereka tidak membuang segala perkara yang boleh membatalkan akidah mereka. Apa dia? Tok bomo, pawan, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal dan seumpamanya. Ini satu krisis yang juga disebut oleh Profesor Emeritus daripada UKM dalam bidang akidah, iaitu Profesor Emeritus Zakaria Stapa. Seorang Profesor Emeritus dalam bidang akidah dan tasawuf daripada UKM, yang juga menulis dalam satu majalah Tamadun Islam bilangan 3 pada tahun lepas, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau jelas menyebutkan khurafat satu perkara yang belum selesai. Walaupun Islam sudah di alam Melayu hampir lebih pada 1000 tahun, tetapi isu paling asas dalam akidah Islam, iaitu benda khurafat, tahyul, seumpamanya bid'ah, itu belum juga selesai dan jelas. Tapi dalam masa sama, orang yang duk buat jumpa bomoh, pawan, dukun itu, dia juga semayang tak tinggal, dia puasa rajin, dan seumpamanya. Inilah satu keironian yang mesti kita kaji apa puncanya, dan menjelaskan dan menawarkan ubat yang terbaik kepada umat. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal dengan segala rahmat dia memberikan keizinan pada saya, kerana kita mungkin rajin sikit menulis dan berfikir dan
berwacana dengan sahabat-sahabat, maka Allah Ta'ala bagilah sedikit, kita katakan, keyakinan untuk mengutarakan idea-idea, penemuan-penemuan kita, meskipun tidaklah secara akademik, tetapi saya amat yakin itulah jawapan kepada persoalan mengapakah fenomena tersebut berlaku di kalangan orang Melayu kita. Iaitu apa dia? Seorang yang baik, saleh. Seorang yang solat, puasa, zakatnya tak tinggal, anak isterinya bagus. Dan fenomena ini bukan pada orang lain, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, kita boleh tengok ahli keluarga kita sendiri. Kita boleh tengok sekeliling. Kita perhatikan bagaimana anak beranak kita, orang kampung kita, khususnya di Pantai Timur sana, kampung saya tu. Mungkin pakcik-makcik kita sendiri, ayah mak ayah kita sendiri, adik-beradik kita, kakak abang kita sendiri, yang mereka ni baik, soleh, jaga salat, puasa, zakat, hajinya, auratnya sempurna, ngaji Quran rajin. Dan seumpamanya, tanyalah ustaz, tengok YouTube lagi, mengaji begitu begini. Dan mungkin sebahagian dia minat dengan sunnah, belajar hadis Nabi SAW. Tapi bila Allah Ta'ala uji dengan sakit ataupun dengan adanya kehendak yang mereka hendak, maka mereka seakan-akan terpukau ataupun rasa okey untuk jumpa bomoh pawan dukun. Dan bila disuruh pakai tangkal mangkal, dan bila dinyatakan tentang sial majal, mereka rasa okey untuk terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Ini satu benda yang fatal, yang siapa yang faham sungguh iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, mereka tidak akan terlibat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah rangkuman ataupun antara punca saya mula menulis buku Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah. Kerana kita rajin, kerana kita rajin, kerana kita yakin sebenarnya antara punca utama rosaknya agama ini dari sudut periwayatannya adalah kerana riwayat-riwayat ini. Yang pertama, riwayat Israiliyat. Yang kedua, al-mawdu'at, yakni hadis maudhu', palsu, riwayat-riwayat hadis palsu. Dan yang ketiga adalah fitnah sirah ataupun at-tahrif sirah, iaitu penyelewengan dalam sirah. Kita rangkumkan dalam itu, semua ambil daripada guru-guru kita lah. Tuan-tuan boleh baca buku tu dan tengok, semua saya nukil daripada ustaz-ustaz dan guru-guru kita yang banyak pun dalam YouTube dan seumpama. Cuma saya mudahkan, rangkumkan dalam satu buku dan menceritakan bagaimana dia berkembang, diterima oleh para ulama dan kemudiannya dipertahankan dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah, daripada buku tu siaplah buku yang baru sambungan daripada itu, iaitu kita menceritakan tentang riwayahnya, bagaimana rosaknya agama Islam daripada asalnya suci, murni dan seumpama, akhirnya rosak kerana riwayat-riwayat ini. Kemudiannya datang pula faktor-faktor yang bersabit dengan sejarah, yang kemudian saya namakan buku tersebut sudah siap diberi pada penerbit, dan juga diberikan baca oleh lebih 10 orang sahabat guru saya, ahli akademik, aktivis intelektual dan seumpama, untuk bagi nilai, untuk bagi respon. Dan sebahagian mereka berpuas hati sebagai buku yang tidak akademik, tesis, sesuai dan menjawab banyak soalan tentang isu-isu yang bersabit dengan asas akidah. Maka tajuk yang diberikan adalah khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Semua dalam tu, tentang mambangnya apa semua. Kenapa orang Melayu masih percaya pada hantu, kenapa orang Melayu percaya sangat pada bunian dan seumpamanya. Semua terjawab di dalam itu. Kita cuba jelaskan dan seumpamanya. Dan saya tengok antara punca utama sebab itu semua berlaku adalah kejahilan yang begitu sekali orang Melayu kita sebahagiannya dalam hakikat iman kepada perkara gaib menurut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita akses ke alam gaib tidak melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sahaja. Kita akses ke alam gaib sama ada melalui apa yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita, iaitu melalui lisan dan tulisan, melalui karya-karya lama, Jawi lama itu. Dan yang kedua, melalui tok bomo, pawan dukun, poyang dan seumpamanya itu. Jadi dua perkara inilah yang menjadi masalah. Yang kita melihat benda ini takkan selesai selagi mana seorang individu Islam tak faham hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh yang demikian, sebab itulah orang awam macam kita, walaupun tidak mampu belajar untuk jadi alim ataupun faqih ataupun rasikh ilmunya,
Tapi kita tidak boleh selamanya jahil, tuan-tuan. Kita memang payah nak jadi alim. Saya sendiri pun dengan keterbatasan penguasaan bahasa Arab yang tidak bagus dan seumpama. Tapi dalam masa sama kita juga mesti berjuang untuk tidak akhirnya hanya selamanya menjadi orang jahil. Ada benda yang mesti kita faham. Ada beza antara alim dengan menjadi orang yang al-fahmu. Al-Imam Hasan al-Banna rahimahullahu taala dalam menyusun arkanul bai'ah beliau itu meletakkan rukun yang pertama adalah al-fahmu. Usulul 20 beliau itu rukun yang pertama adalah al-fahmu, faham. Semua orang berhak untuk faham, walaupun untuk menjadi alim itu payah. Sebab itulah kita diajarkan doa Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, warzuqna fahma, dan rezekikan kami dengan kefahaman. Rezekikan kami dengan kefahaman. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kefahaman. Walaupun perjalanan untuk menjadi orang alim tu wallahu alam kita ada peluang tidak dalam hayat kita yang ini, wallahu ta'ala alam, tetapi tetap kita masih berpeluang untuk menjadi seorang yang faham. Sebab tu Al-Imam Hasan al-Banna menuliskan, menyebutkan bahawa kita mesti, ataupun rukun pertama dalam usulul 20 beliau adalah al-fahmu, iaitu faham. Faham tidak semestinya alim. Tapi orang alim, of course, patutnya dia faham. Sebab itulah kita agak terkilan bila ramai juga orang alim yang tidak bersetuju bila bila Menteri Agama kita, yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Bakri hafizahullah, mula menyebutkan dia nak menterjemahkan Kutubus Sittah. Wallahu ta'ala alam, masing-masing ada alasan, tapi saya tetap dengan pendapat bahawa ia satu perkara yang mulia yang mesti dilakukan. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang Islam datang ke alam Melayu, khususnya di tanah Melayu kita ini lebih 1000 tahun, tidak ada terjemahan lengkap Kutubus Sittah, apatah lagi Kutubut Tis'ah dalam bahasa Melayu Malaysia kita ni. Sedangkan negara jiran kita bukan setakat Kutubus Sittah, kutub apa yang tidak ada? Sehingga kita kena tanya, apa yang kalian tak terjemah lagi? Sebab tu kualiti perbahasan wacana mereka lebih bagus, lebih berkualiti berbanding dengan kita di Malaysia, yang masih lagi agak agak takut-takut, agak dah seumpamanya. Ini satu realiti yang mesti kita hadapi, sidang ataupun sahabat-sahabat sekalian. Baik, dan saya yakin, di samping, ya, kita ada kerisauan, karya terjemahan menyebabkan mungkin ramai yang jadi malah belajar bahasa Arab, menguasainya dan seumpamanya. Tapi kita juga kena ingat berapa ramai tok syekh kita hari ini, ustaz-ustaz kita hari ini, orang alim, para alim ulama kita hari ini, yang mana mereka ini bermula minat belajar agama kerana mula membaca karya terjemahan. Salah seorang sahabat dan juga guru kami jugalah, kalau sebutkan, dan bila pernah share dalam rakaman beliau, kuliah beliau mula minat untuk belajar agama dan serius belajar bahasa Arab, masuk UIA sampai jadi juara debat, dan hari ini menjadi, kita katakan, jurulatih debat bagi orang Arab. Dia orang Melayu, dia mamak lah daripada Penang, Ustaz Salman Ali kita. Beliau menyebutkan antara punca beliau jadi minat untuk mengaji agama, masuk UIA dan belajar sungguh-sungguh, mau menjadi fasih bahasa Arab, bermula daripada membaca terjemahan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di samping kita risau juga golongan yang melampau, yang menyalah guna, yang menyalah tafsir, macam lepat apa semua tu, menafsirkan Quran dengan bahasa Melayunya, mengaku jadi Tuhan, dan seumpama Nabi Melayu apa semua tu. Tapi kita juga kena optimis, kita kena positif bahawa hasil terjemahannya kelak, budaya itu akan melahirkan satu generasi 10-15 tahun lagi, yang mana lebih ramai tokoh-tokoh yang celik hadis, walaupun orang awam tapi celik hadis, dalam masa sama orang alim yang lahir daripada semangat duk baca hadis terjemahan, rasa tak puas nak baca yang asal itu. Saya ingat ini lebih mengatasi, dia punya masalah lebih mengatasi daripada mafsadahnya, insya-Allah.
Kita doakan projek tersebut berjaya. Kita doakan projek tersebut berjaya dan diiringi oleh projek-projek yang lain. Bahkan saya optimis bahawa JAKIM semoga-moga insya-Allah menjadi ala-ala dari sudut fungsinya, dari sudut falsafah, dasar, apa semua pegangan itu kita tak setujulah. Iaitu Baitul Hikmah pada zaman Abbasiyah. Kita tahu pada masa itu Mu'tazilah menguasai ida seumpamanya. Baik, kita baca sikit lagi. Timbulnya kepercayaan menimbulkan nilai bagi hidup. Kata Buya Hamka, manusia pun percayalah kepada dirinya. Kerana telah ada tempat pergantungan kepercayaan yang teguh dari diri itu. Maka tidaklah manusia merasa canggung atau bermuka muram lagi terhadap kepada hidupnya. Kerana kalau kepercayaan tidak ada, pegangan tidak teguh dan tanah tempat berpijak longsor, tidaklah ada lagi penilaian manusia kepada hidupnya sendiri. Apakah artinya datang ke dunia ini? Apalah ubahnya kita dari haiwan yang lain? Kita datang kemari hanya sekejap saja. Jika dibandingkan dengan telah beribu-ribu tahun umurnya dunia, seketika kita datangi. Dan akan beribu-ribu tahun pula umurnya itu kelak setelah kita pergi. Kepercayaan atau iman itulah yang memberi isi bagi hidup, sehingga manusia merasa bahawa hidup itu ialah untuk melakukan tugas. Dalam mukaddimah kitab yang kita baca ni, untuk sahabat-sahabat yang baru bersama, saya membaca secara harfiah lah, secara line by line. Buku ini, Pelajaran Agama Islam, sebenarnya ini antara karya penting Hamka, kerana dia menulis di awalnya, dan ini bentuk silibus. Dia menafsirkan, menghuraikan rukun iman dengan begitu komprehensif dan mengambil kira realiti Nusantara dan tidak melanggar disiplin yang bersabit dengan perkara-perkara thawabit dan meraihkan perkara-perkara mutaghayyirat. Dan ini menyebabkan apa yang dihuraikan Hamka itu menarik dan juga kita rasa dekat dan juga hidup, tuan-tuan. Dia tidak kaku. Dia tidak kaku beku perbincangannya itu. Baik. Katanya lagi, cuba kita ambil sebanyak mungkin. InsyaAllah kita akan sambung kemudian lah. Saya akan baca di sini. Di tuan-tuan yang tak ada buku, boleh dengar je lah nanti. Dan saya pun dapat Alhamdulillah peluang untuk baca line by line. Dan itulah khidmat kita kepada Buya Hamka yang bersama ilmunya kepada ulama-ulama seterusnya, insyaAllah. Kita akan berhenti dalam 5-10 minit lagi. Kita tak ambil masa lama. Kerana kita mula tadi dalam 6.45. Begitulah hajatnya setiap hari. Kalau tidak ada halangan, biasalah ada anak kecil apa semua ni. Kadang-kadang macam-macam juga. Kadang-kadang memang tak larat lah. Macam semalam, sepatutnya kita bersiaran di page Jejak Tarbiyah. Bahkan esok kita akan bersiaran, malam ini kita akan bersiaran di page Jejak Tarbiyah untuk fokus tadabbur surah Al-Ikhlas menggunakan tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Baik, kita baca lagi mukaddimah Hamka dalam kitab Pelajaran Agama Islam ini yang menghuraikan tentang rukun iman berdasarkan manhaj ataupun berdasarkan kemahiran ataupun kehebatan Hamka sebagai seorang yang ensiklopedik ataupun mausu'i dalam bahasa Arabnya. Katanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup daripada segala nabi dan rasul membawakan ajaran yang sama dengan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelumnya adalah utusan, yakni rasul daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan kepada manusia siapa dia Tuhan itu. Kerana benih untuk percaya itu memang telah ada dalam jiwa manusia sendiri. Manusia tidak dipaksa buat percaya, kata Buya Hamka dalam mukaddimah buku Pelajaran Agama Islam dia ini. Tetapi kalau akal dan fikirannya berjalan, akal dan fikiran itulah yang terpaksa percaya juga akhirnya. Betapa sekali Hamka menekankan fungsi akal dalam memahami agama. Ini bukan buku ini saja. Bahkan kita baca buku-buku lain, termasuk bila dia membicarakan tentang tasawuf, tentang lembaga hidupnya, tentang isu-isu lain. Memang dia banyak memfokuskan, apatah lagi dalam falsafah hidup lah. Antara buku dia yang banyak dia cuba rumuskan, kita dapat tahu
betapa luasnya pembacaan Hamka, dan bila kita membaca dia punya biografi kenang-kenangan hidup, kita mengetahui Hamka itu boleh membaca sama ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Itu yang dia sangat fasih. Dan sedikit bahasa Belanda. Dan kebanyakan karya-karya falsafah Barat beliau baca apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ketika itu berlakunya bukanlah tsunami, kita katakan budaya terjemahan karya-karya falsafah daripada Sorbonne ataupun daripada Perancis, Jerman dan seumpama ke dalam bahasa Arab yang begitu banyak pada awal abad ke-20 di Mesir. Maka Hamka yang berada di Mekah ketika itu, yang kemudian balik-balik, yang kemudian dia pergi Mesir sekejap untuk mendapat pengiktirafan ataupun untuk melawat dan seumpamanya, maka banyaklah dia mendapat manfaat daripada terjemahan-terjemahan karya-karya tersebut. Maka kita akan jumpa banyaklah karya dia. Dia akan menyebutkan nama tokoh-tokoh itu dengan ulasan-ulasan dan juga membuat perbandingan pula dengan tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Ini bagi saya amat menarik lah untuk kita tekuni rumusan pemikiran dan juga kita katakan buah fikiran yang sudah dilenturkan, yang sudah kita katakan sudah diuruskan dengan baik dan dikeluarkan dalam bahasa orang awam macam kita, untuklah tidak kita menjadi alim dan seumpama tidak, tapi paling tidak untuk kita memahami yang saya sebutkan tadi. Baik, kita pergi sikit lagi. Manusia tidak dipaksa untuk percaya pada asasnya. Tetapi kalau akal dan fikiran yang berjalan, akal dan fikiran itulah yang terpaksa percaya juga akhirnya. Yakni kalau akal itu digunakan dengan cara yang betul, akhirnya akal tidak mampu menafikan, sebagai contoh, wujudnya Allah. Wujudnya satu kuasa yang mentadbir alam ini dengan penuh kebijaksanaan, penuh kita katakan kesempurnaan dan seumpamanya. Ini benda-benda yang masih lagi menjadi isu mutakhir di negara barat. Bahkan di kawasan ataupun di tempat kita pun dah semakin ramai yang mula meragui kewujudan Tuhan, sebagai contoh atheist, golongan yang mula mencabar tentang keabsahan wujudnya Tuhan dan seumpamanya. Maka persoalan-persoalan ini tidak mampu untuk kita jawab dengan sekadar menukilkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memerlukan satu bentuk perbahasan, perbincangan dan jawapan yang bersifat akli ataupun yang dinamakan bersifat akliyah itu, dalil akli itu. Dan ia memerlukan disiplin berfikir yang betul dan penghujahan, penyusunan kata, kiasan, pembuktian dan seumpamanya. Saya agak minat untuk tengok contohnya yang berlaku di barat itu, keterbukaan mereka di UK sebagai contoh, berdebat secara umum di Central Park ke apa tu. Di sana kita boleh melihat bagaimana keberanian pendakwah-pendakwah kita yang pergi ke sana, dan sebahagian mereka rupa-rupanya bukan calang-calang. Pengajiannya ada master PhD dalam bidang falsafah, teologi dan seumpamanya. Dan banyak kita belajar daripada dia. Walaupun kita di Malaysia ni tidaklah berhadapan dengan keterbukaan yang sebegitu lalu, tapi paling tidak ia banyak mengajar kita cara praktikal dalam apabila diperlukan, bila berdepan dengan soalan-soalan yang sebegitu. Baik, kita habiskan muka surat ni tuan-tuan ya. Sebab itulah, kata Buya Hamka lagi, dapat ditegaskan bahawasanya kepercayaan adalah sebahagian daripada hidup. Nabi Muhammad SAW telah memberikan rumusan yang singkat dari keseluruhan kepercayaan itu dalam 6 perkara. Pertama, percaya akan kesatuan Tuhan. Kesatuan di sini bukan maksudnya kesatuan itu, maksudnya keesaan, ketunggalan Tuhan. Bahasa Indonesia ni kadang-kadang kena perhati balik lah. Kedua, percaya akan adanya alam gaib. Ketiga, percaya akan adanya wahyu kepada nabi-nabi dan rasul, yang kemudiannya merupakan kitab-kitab suci. Keempat, percaya kepada rasul-rasul itu sendiri. Kelima, percaya akan hari kemudian. Keenam, percaya akan adanya takdir dari ilahi yang maha besar. Ini
rumusan dan rangkuman daripada rukun iman lah sebenarnya, ya. Baik. Bila mana kepercayaan ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab yang tadinya terpecah-pecah dan tidak mempunyai tujuan hidup, pagan. Apa yang disebutkan sebagai pagan itu bukanlah bermaksud orang Arab pada zaman sebelum Rasulullah menerima wahyu mereka tidak ada tamadun. Tamadun mereka sebenarnya sudah cukup hebat. Mereka ada sistem, mereka ada kehidupan mereka, mereka ada dah dia punya tata cara kehidupan. Mereka ada sifat akramud duyuf, menghormati tetamu. Mereka ada dah belaka tu. Yang dimaksudkan dengan pagan di situ adalah mereka tidak ada satu sistem ketuhanan yang khusus. Dia masih lagi macam animisme, yakni jumpa apa yang superior bagi dia, maka dia akan sembah. Jumpa pokok yang rasa ada kuasa. Kalau orang Melayu zaman sebelum Islam, zaman sebelum Hindu Buddha dulu, ataupun orang asal di tempat kita, yang dinamakan mambang ataupun semangat. Semangat laut, semangat tanah, semangat pokok, atau semangat spirit yang diyakini ada pengaruh, ada kuasa. Maka dipuja dia, maka itu dia dah seumpamanya. Dan ini ada isu, ada pengaruh daripada syaitan iblis yang sentiasa berusaha untuk membawa manusia daripada zaman Nabi Adam hingga ke akhir zaman untuk syirikkan Allah dan sesat, sehingga akhirnya menjadi teman mereka dalam neraka itu. Baik, kita tengok lagi, katanya lagi. Maka timbullah nyala api iman bila orang Arab yang tidak ada tujuan, yakni tentang ketuhanan, kabur, jahiliyah mereka dalam arti kata pagannya mereka itu kerana perkara tersebut, maka Rasulullah datang membawa wahyu dan vision yang jelas. Kamu kena begini, mesti begini dan begini. Antara 3 soalan besar yang ditanya dalam bidang pemikiran falsafah ini, antaranya apa dia? Min aina ji'na, limadha ji'na, ila aina al-masir. Min aina ji'na, daripada mana kita ni, alam ini muncul, datang. Limadha ji'na, soalan yang kedua, setelah soalan itu dijawab, maka kena tahu soalan yang kedua. Limadha ji'na, kenapa kita ini muncul dan wujud adanya kita ini datang muka bumi? Saja ke? Apa kalau ada matlamat? Apa matlamatnya? Maka itu tidak mampu dijawab dengan mudah. Ila ainal masir, habis segala kehidupan, semua orang tahu akan mati. Orang kafir, orang bukan Islam, semua tahu akan mati. Ila ainal masir, ke mana kita lepas ini? Adakah sudah begini saja? Sedangkan orang kafir pun, orang bukan Islam pun, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian, Yahudi, semua percaya adanya kehidupan selepas kematian. Tapi konsep mereka percaya itu sama ke dengan kita? Di sinilah menariknya untuk kita bagi perhatian terhadap perkara-perkara ini, yang sebahagiannya jawapan ini tak mampu dijawab melainkan dengan kita kata wahyu yang memandu akal itu. Akal sendiri secara total tidak mampu menjawab soalan-soalan ini, melainkan akal itu kemudian berjumpa dengan wahyu, dan wahyu bagi tahu akal, dan akhirnya akal patuh pada wahyu, maka barulah dia akan dapat jawapan kepada soalan-soalan yang bersifat dinamakan di barat sebagai theological, ataupun bersifat metafizik setengahnya ada seumpamanya itu. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Untuk penyudahnya pada hari ini, terbentuklah suatu umat yang bernama umat Islam selepas mereka terima wahyu, rukun Islam dan iman, yang dimulai oleh tertegaknya kepercayaan ini. Percaya pada satu benda yang gaib. Apa dia? 6 rukun iman itu. Daripada kepercayaan atau iman itulah mereka dapat membentuk pribadi, membentuk akhlak, sampai kepada membentuk masyarakat, negara, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Ini asasnya, dan inilah yang menggerakkan bangsa Arab daripada bangsa yang jahiliyah menjadi satu bangsa yang hebat kerana iman. Iman. Dan saya syorkan hadirat, sebenarnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah lagi, bila bincang bab iman, dia jadi boring. Tak menarik. Tapi bila kita pergi melihat perbandingan membincangkan perkara ini dengan lebih luas,
melihat cara orang bukan Islam memahami benda-benda ghaibiyat ataupun metafizik dalam istilah yang mereka suka pakai, dia akan jadi lebih menarik, tapi dia agak philosophical. Bagi orang yang tak minat falsafah pun jadi tak menarik juga. Makanya justru membincangkan perkara ni nak jadi menarik macam mana tuan-tuan? Wallahu alam lah. Tapi nak katanya bila kita tengok bagaimana kita cuba faham bagaimana orang bukan Islam memahami dimensi perkara-perkara gaib ataupun teks agama-agama mereka membincangkan tentang perkara gaib, mungkin lebih menarik. Macam mana konsep hantu sebagai contoh yang tidak pernah wujud dalam Islam, tiba-tiba orang Melayu ni boleh kata majoriti percaya pada hantu sampai hari ni. Bahkan saya menyalahkan majalah Mastika dan beberapa majalah lain yang pada saya menyebabkan ramai umat Melayu Islam menjadi berfikrah khurafat, tahyul apa semua ni pada zaman moden. Antaranya majalah seperti Mastika apa semua tu lah. Kerana nak jualannya meningkat tinggi apa semua, duk masuk cerita pelik-pelik dan seumpama merosakkan pemikiran. Berapa ramai orang Melayu yang dah layak pergi haji umrah tapi menangguhkan sebab apa? Sebab takut pergi-pergi di sana, masuk dalam Masjidil Haram tak nampak Kaabah. Berapa ramai saya jumpa sendiri tu tuan-tuan. Berapa ramai yang begitu, padahal dah layak, dah kaya, dah berada, dah layak, tubuh badan pun sihat lagi, tapi berasa tak berapa bersih sangat lagi. Berasa tidak berapa, kita katakan, berasa tidak berapa cukup lagi taubat dan seumpama. Yang mana pada asalnya perkara tu bagus. Maka menyebabkan kita lebih motivasi untuk bertaubat, membersihkan jiwa dan seumpama. Tapi bila dia melampau ataupun dia agak terpengaruh dengan benda tadi lah. Jadi akhirnya biar sampai tua umur 60-70 baru nak pergi Mekah, baru nak pergi buat haji umrah. Jadi tak betul lah. Kalau kira nak hujah mudah tuan-tuan, kalau kira jahat kafir ni, orang kafir Quraisy tu ramai duduk di Mekah tu, dan mereka boleh tengok Kaabah tak ada apa pun. Dan kisah-kisah yang kata tak nampak Kaabah apa semua ni, wallahu a'lam, sekalipun ia pernah berlaku pada individu-individu tertentu, tapi tidaklah boleh kita menjadikan ia sebagai sandaran untuk rasa takut bahawa jika kita pergi, perkara tersebut akan jadi pada kita. Sementara bila kita nak pergi tu, semestinya kita dah berasa wajar, bersedia, benar-benar kita bertaubat, istighfar, buat banyak amal soleh, jamu orang makan dan seumpamanya. Dan Allah Azza wa Jal bahkan menyatakan, ana inda zanni abdi bi, aku ni di bawah sangkaan, ataupun aku ini tertakluk pada sangkaan hambaku. Kalau hambaku berasa aku ni, maksudnya kalau hamba aku ni melihat aku ni dengan penuh rahmat apa semua begitu begini, maha menerima taubat apa semua, maka begitulah Allah. Tapi kalau kita menyangka Allah itu bengih, Allah itu pemarah, Allah itu begitu begini, na'udzubillah min dzalik, maka perkara itulah jadi pada kita. Yakinlah jika ada peluang untuk buat benda baik, fastabiqul khairat, bekerja-kerjalah untuk buat benda baik itu, jangan tangguh-tangguh. Dan kalau kata jadi apa-apa di Mekah pun, kalau mati apa semua, kita dalam perjalanan buat benda baik, dapat pahala lain pula insya-Allah. Tapi nak katanya tadi, betapa kesan silap faham, jahilnya kita tentang iman kepada alam dan makhluk gaib, yakni kepercayaan kepada yang gaib, yang dalam asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usul akidahnya mesti hanya based on Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak kerana kita akses ke alam dan makhluk gaib melalui selain daripada Quran dan Sunnah itu. Bahkan para ulama mensyaratkan perkara ghaibiyat yang berkaitan akidah mesti hanya daripada hadis-hadis sahih. Ada sebab dia tuan-tuan. Ada sebab dia. Kenapa hadis dhaif dalam bab akidah tidak diterima dalam bab iman kepada benda gaib ini. Dan banyak benda-benda pelik-pelik yang berlaku mutaakhir, kepercayaan terhadap dakwa-dakwi dan seumpamanya, walaupun kita tahu mimpi dan seumpamanya sebahagiannya diharuskan oleh ulama untuk berlaku. Rasulullah menyatakan mimpi itu ada 3 jenis mubasyiratnya apa semua, kita tahu. Tapi betapa banyak golongan yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan mimpi dan seumpama untuk disandarkan dan menjadi endorsement
kepada apa dia? Kepada benda-benda yang tidak betul itu. Dan seumpamanya. Jadi benda-benda ni kita kena imbang. Bukanlah kita tolak secara total, tapi tidak juga kita terima secara total, melainkan dengan pembuktian, dengan disiplin dawabit yang sudah digaris pandukan oleh Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi sudah hampir sejam dan kita dapat membaca lebih kurang 3 muka surat ataupun 4 muka surat. 3 muka surat ya. Mukadimah ini insya-Allah kita sambung lagi pada lain masa ataupun esoklah insya-Allah pada waktu dan masa yang sama untuk kita menghabiskan mukadimah dan kita masuk dalam bab yang pertama, iaitu bab apa ni? Manusia dan agama. Kita baca satu persatu lah. Sebab tu namanya membaca karya Hamka. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang nak komen, bagi nasihat, yang nak betulkan. Saya tengok ramai juga guru-guru saya di sini, tokoh-tokoh yang saya rujuk dan saya tersambil manfaat. Ini tidak lain lah melainkan perkongsian untuk mendisiplinkan diri saya. Di samping buku ni saya tak baca, kita nak baca buku ni satu persatu untuk ambil manfaat dan sharing pada tuan-tuan, pada sahabat-sahabat lain, dan juga rekod online lah, boleh didengar semula dan seumpamanya. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.